Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Terlanjur ku bentangkan layar, walau badai datang menggulung, walau berdentum guru di langit, walau bumi berkeping dua, takkan mungkin ku berbalik haluan. Makin tidak percaya kepada orang yang namanya. And my friend in past, they know about this. Saya walaupun seorang Kristian, permintaan bishop semua tolong sokong pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita keadaan ilahi pada ketika ini kita berjumpa lagi dalam satu program bersama dengan Datuk Dr. Hassan Ali membincangkan isu-isu semasa yang berlaku dalam negara kita ketika ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, tajuk kita pada hari ini adalah muzakarah di antara UMNO dan PAS. Jadi untuk hari ini saya ingin bertanyakan beberapa soalan kepada Datuk berkaitan dengan muzakarah. Jadi Datuk, boleh tak Datuk perincikan apakah sebenarnya yang dimaksudkan tentang muzakarah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Asri, ya terima kasih kepada para penonton yang dihormati sekalian. Pertama sekali bila menyentuh soal muzakarah ini ialah suatu institusi dalam Islam yang telah lama dipraktikkan sejak zaman Nabi dan zaman para sahabat dan juga zaman pemerintahan-pemerintahan Islam sampailah kepada zaman kita sekarang ini. Muzakarah ini dalam perkataan lain macam meeting, muzakarah ini dalam pertemuan brainstorming, muzakarah ini dalam pertemuan di antara dua kumpulan yang agak berbeza pendapat, berbeza pandangan mengenai sesuatu perkara. Dalam muzakarah itu mereka akan membincang. Dalam muzakarah itu mereka akan meneliti. Dalam muzakarah itu mereka akan mengkaji option-option yang ada untuk menyelesaikan masalah yang berlaku di peringkat mereka. Dalam konteks muzakarah PAS dengan UMNO ini sudah tentulah subjeknya ialah tentang penyatuan masyarakat Islam, masyarakat Melayu di Malaysia. Kebetulannya orang Melayu itu Islam dan kebetulannya Islam itu menjadi foundation kepada pengujudan satu bangsa yang namanya Melayu. Maka muzakarah ini sudah diwar-warkan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu antara UMNO dengan PAS, tetapi atas beberapa sebab, mungkin sebab teknikal, mungkin sebab yang tidak teknikal, muzakarah ini belum menghasilkan hasil yang kita perlukan. Tetapi pencetusan yang terakhir yang dibuat oleh pimpinan PAS, Presiden dan juga Mursyidul Am, saya sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang Islam, sebagai sebahagian daripada umat, sangat-sangat mengalu-alukan muzakarah tersebut. Baik, seperti Datuk katakan tadi, kepentingan muzakarah ini adalah sangat besar. Jadi saya melihat bahawa kepentingan muzakarah ini memberikan manfaat kepada semua. Jadi apakah halangan utama yang membuatkan perbincangan muzakarah ini tidak dapat berlaku, Datuk? Kalau boleh Datuk. Pertama sekali saya yakin kedua-dua pihak mahukan muzakarah. Ya, Datuk. Itu paksinya. Kalau misalnya kedua-dua pihak tidak berminat, maka isu muzakarah ini tidak akan dilontarkan. Tetapi atas beberapa sebab, walaupun ada kemahuan daripada kedua-dua pihak, yang mengusulkan yang terakhir ini, berbagai-bagai tanggapan dibuat. Kenapa diusulkan sekarang bila PRU yang ke-13 akan muncul tidak berapa lama lagi? Kenapa diusulkan dalam keadaan orang sedang sibuk menghadapi PRU? Kenapa diusulkan dalam keadaan masing-masing, terutamanya Pakatan Rakyat, menghadapi masalah-masalah besar menyentuh isu-isu besar, isu moralnya, isu bersihnya, isu tentang kedudukan orang Melayu, isu tentang siapa jadi Perdana Menteri Malaysia dan sebagainya. Isu-isu ini barangkali lah pada pendapat saya kemungkinan besar muzakarah ini akan menutup sedikit isu-isu ini, di samping yang saya juga yakin di hati sanubari kepada siapa yang mengusulkan ini, saya agak mempunyai niat yang sangat murni dan suci, tetapi perkara ini menghadapi beberapa halangan. Halangan yang pertama saya fikir ialah halangan kebersihan diri, kebersihan jiwa. Sama ada bersih tak bersih jiwa kita bila kita mengutarakan muzakarah. Kalau jiwa yang tidak bersih, maka muzakarah itu hanya menjadi sebutan-sebutan menumurkan dua bibir saja. Tapi kalau jiwa yang bersih, saya terlalu yakin muzakarah itu meresap dalam darah daging yang nak dipancarkan kepada masyarakat. Sebab sebagaimana yang saya katakan awal-awal tadi, muzakarah akan memberikan manfaat maksima, optima, terbaik untuk kita penyatuan umat di Malaysia ni. Nombor halangan yang kedua ialah politik.
Saya bimbang muzakarah ni dijadikan lambungan-lambungan politik, mainan-mainan politik seperti itu. Saya tidak reda untuk melihat muzakarah yang begitu cantik, konsep yang begitu cantik dalam Al-Quran disebut dan sebagainya, tetapi dimainkan secara mainan politik begitu. Dan yang ketiga, saya fikir bercelaru dalam PAS sendiri kalau kita tengok ya. Bila Ustaz Hadi mengemukakan tentang muzakarah disambut oleh Mursyidul Am, kita lihat yang di bawah ini, ketua penerangannya, pimpinan-pimpinan pusat dan sebagainya, tanya satu orang satu jawapan, tanya satu orang satu jawapan, tanya satu orang satu jawapan. Contoh, Datuk Ni Aziz mengatakan muzakarah elok dibuat sebelum pilihan raya umum, tapi ketua penerangan katanya selepas pilihan raya umum. Contoh, muzakarah kata Ni Aziz dia punya tajuknya terbuka. Dalam PAS pula pimpinan PAS mengatakan khusus untuk membincangkan nak mempertahankan PAS tidak keluar daripada landasan. Itu yang nak dimuzakarahkan. Keempat, dikatakan muzakarah ni hanya PAS dengan UMNO saja, tetapi dalam konteks yang berbeza dikatakan muzakarah ini kalau dapat dipanjangkan lagi kepada NGO, badan-badan dan sebagainya, supaya penyatuan konsep, idea penyatuan ini menyeluruh, betul-betul dapat menghasilkan sesuatu yang akan memberikan kekuatan kepada umat di Malaysia ini. Ya Datuk, jadi selepas Datuk terangkan berkaitan dengan halangan, kepentingan, jadi apa yang Datuk nampak kelebihannya Datuk? Kelebihannya jika kalau dua pihak ni kita satukan dalam satu meja tu Datuk. Asri, bagi saya pun dah lama berkecimpung dalam politik, dah lama berkecimpung dalam dunia pentadbiran, mentadbir negeri, mentadbir negara dan sebagainya. Bagi saya sekarang ni, option yang ada pada umat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya raikan sekalian, option yang ada kepada umat untuk menyelesaikan masalah yang bertahun-tahun, berdekad-dekad, menyentuh persoalan kesatuan umat ini, ialah tentang perlunya kita duduk semeja. Perlunya kita duduk bertentangan mata di antara kita. Perlunya kita membersihkan hati dan jiwa. Perlunya kita memikirkan impak yang akan dilazahirkan daripada konsep mesyuarah muzakarah yang akan diadakan. Sebab itu bagi saya penyelesaian masalah umat ni, selain daripada penyelesaian ekonomi, selain daripada penyelesaian pentadbiran, selain daripada penyelesaian pendidikan, selain daripada penyelesaian sikap dan sebagainya, pada saya option yang ada, instrumen yang ada ialah muzakarah. Maka sebab itu Asri, bagi saya lah, bila disebutkan muzakarah ni, akhirnya Presiden PAS mengatakan oh tak ada muzakarah, UMNO dengan PAS tidak akan bermuzakarah. Hati saya sebenarnya mengalir darah di dalam ni, bleeding, my heart is bleeding ya. Hati saya ini berdarah lah. Kecewa saya dengan statement yang sedemikian. Kenapa kita tutup pintu muzakarah? Pintu muzakarah dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia berfikir dan terus berfikir. Bila manusia berfikir, biasanya secara instinktif ya, manusia mencari satu penyelesaian yang baik untuk manusia. Tapi bila pintu muzakarah sudah ditutup, orang PAS tutup pintu itu, apa yang terbuka kepada kita sekarang? Dan saya anggap ini satu kezaliman pada saya. Saya mengatakan kalau kita tutup pintu muzakarah, kita bagi tahu rakyat satu dunia ni pintu muzakarah PAS dengan UMNO ditutup, pada saya itu satu kezaliman. Dan saya serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menimbang bentuk amaran atau bentuk yang Allah akan berikan kepada kita berkaitan dengan kezaliman yang kita lakukan tentang isu muzakarah tersebut. Baik Datuk, tadi Datuk katakan saya melihat bahawa Datuk mempunyai satu komitmen yang tinggi berkaitan dengan muzakarah ini Datuk. Jadi adakah isu muzakarah ini akan terus dimainkan untuk membuat masyarakat bertambah keliru Datuk? Sila Datuk. Saya nampak masyarakat memang bertambah keliru. Saya setuju dengan Asri kan, masyarakat bertambah keliru. Saya dalam perjalanan roadshow saya daripada Johor sampai ke Perlis, daripada Selangor sampai ke Terengganu, Kelantan dan Pahang dan sebagainya, almost saya dah cover seluruh Malaysia ini dalam pusingan roadshow saya. Malam ini malam yang ke-116 roadshow saya di satu tempat di negeri Selangor ini. Jadi feedback yang saya dapat daripada masyarakat kecewa. Feedback saya dapat daripada masyarakat ialah masyarakat sekarang ni memandang serong kepada PAS yang mengusulkan, kepada pimpinan PAS yang mengusulkan. Masyarakat sekarang ini memandang bahawa muzakarah ini kita main-main saja. Kita main-main saja dan kita tidak serius. Dan bila pemimpin tidak serius, bayangkan sesuatu yang besar, sesuatu yang abadi, tetapi kita tidak serius, kesannya bukan saja kepada saya, generasi saya, tetapi kesannya kepada generasi pengganti yang akan datang. Siapa generasi pengganti yang akan datang? Anak tuan-tuan, cucu tuan-tuan, cicit tuan-tuan yang akan merasai kesannya, hasil daripada mainan-mainan politik kita waktu zaman kita dihidupkan ini. Dan akhirnya saya nak menyebutkan tentang kesan muzakarah yang sedemikian
demikian kalau disebutkan Asri tadi ya. Saya merasakan inilah sebenarnya peluang. Saya nak menyuruhkan kepada rakyat Malaysia, nak menyuruhkan kepada orang Islam, nak menyuruhkan kepada orang Melayu, khusus saya nak menyuruhkan kepada pimpinan-pimpinan, terutamanya pimpinan PAS, bukalah hati, bukalah jiwa, bukalah perasaan, bukalah minda. Jangan kita berada di kotak-kotak yang tidak dapat kita keluar diri kita daripada kotak minda yang mengungkung kita. Sebab apa yang kita cakap kesannya kepada rakyat, apa yang kita cakap kesannya kepada umat, apa yang kita bercakap kesannya kepada bangsa, apa yang kita cakap kesannya kepada negeri, apa yang kita cakap kesannya kepada negara, dan apa yang kita cakap mempunyai kesan lanjutan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak appeal, Asri, melalui ruangan ini saya nak appeal, marilah kita terbuka dada untuk bermuzakarah. Pergilah kepada senses. Let's get back to our senses. Pergilah kepada senses kita. Tanya hati kita, tanya benak kita, tanya jiwa kita, tanya dhamir kita. Yang sebenarnya jawapan daripada dhamir, daripada hati, jiwa halus kita, itulah saya rasa jawapannya pasti. Muzakarahlah, bermuzakarahlah, bermuzakarahlah. Umat sudah tersepit, bermuzakarahlah. Umat sudah tak tahan lagi menanggung penderitaan kerana kita saling bercakaran di antara kita. Bermuzakarahlah demi untuk anak bangsa, bermuzakarahlah demi negara, bermuzakarahlah demi umat. Saya yakin inilah bisikan-bisikan hati manusia-manusia rasional, dan saya yakin masyarakat Malaysia, masyarakat Islam, masyarakat Melayu adalah terdiri daripada mereka-mereka yang benar-benar rasional. Baik Datuk, so secara kesimpulannya dapat kita simpulkan bahawa muzakarah adalah jalan yang terbaik untuk menyatukan umat antara perbezaan antara dua fahaman politik. Ayuh kita lupakan fahaman politik. Ayuh kita gantung sementara apa yang kita fikirkan. Bersamalah kita bersatu untuk menyatukan umat di dalam negara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan alis sihir seru nama Maharaja, nanti segerombolan hantu bisu yang menjelma. Guna hak berfikir sebelum hak untuk bersuara. Kalau terpelajar sila guna hak Miranda.